Saya guna sini lah dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, yang dihormati mudir dan seterusnya rakan-rakan guru. Okey, untuk slot saya ni insya-Allah. Allah ni. Ni bukan video dah. Ni live. Ada start nak. Mah. Okey, saya nak tiga sikit bahagian Google Form. Rasanya para cikgu pernah buat dah kan. Jadi selalu dengan ni lah Google Form ni saya nak buat untuk isi kehadiran dah. Jadi saya akan share screen. Okay, Google Form ni biasa memang kita duk biasa sama lah kan, PPD ko, JPN ko, dia akan bagi nak isi apa panggil maklumat ke apa melalui Google Form lah biasanya. Okey, jadi cikgu-cikgu hak mana nak terabuat juga tu, cikgu boleh pergi kepada pertama sekali Drive dah, My Drive. Cikgu boleh cari sini. Lalu cikgu buka Google Chrome tu. Okey, sini dia ada bahagian Google Drive ni dah. Okey, ataupun cikgu boleh tekan juga pada titik-titik banyak tu. Okey, dia akan keluar samalah. Macam sini cikgu boleh cari titik tu sini. Lepas tu cikgu cari Google Drive dah. Okey, saya tutup balik ni. Lepas tu saya tekan Google Drive ni. Lepas tu dia akan buka Google Drive cikgu lah. Google Drive cikgu tu ikut pada akaun delima cikgu masing-masing. Macam saya tu saya dah guna, kalau cikgu tengok sini, storage saya dah guna 200 GB dah. 200 GB ni boleh kata hard disk lah kan. Tak tahu dia besar mana. Sebab kalau akaun biasa ni dia 15 GB lah. Saya ni 200 dah. 200 GB tak habis-habis kita. Jadi memang banyak benda lah. Tak perlu guna pendrive dah ni. Cikgu boleh letak dalam cloud lah, dipanggil cloud storage dah. Jadi cikgu sign in cikgu punya akaun delima ni. Lepas tu biar dapat dipaparai Google Drive ni kak, cikgu tekan sini dah. Dekat new tu. Lepas tu dia akan keluar paparai lagu ni. Cikgu boleh pergi kepada Google Form dah. Google Form, tekan sahaja. Di Google Form dia akan bawa kepada pautan yang baharu. Okey, untuk demonstrasi ni saya nak tunjuk ni sekali dengan borang kehadiran lalu untuk bangkit hari ni. Okey, jadi sini bahagian pertama ni ialah bahagian nama lah, nama borang tu kan. Jadi kita boleh tulis lah sini nama borang gapo kita nak. Macam contohnya saya tulis sini borang kehadiran bangkit apa kawan nama GWFE Okey, GWFE. Okey, bahagian bawah ni tak semestinya untuk kita nak isi. Kalau nak isi pun tak apa, nak menunjukkan penerangan lah kepada borang gapo yang kita nak. Maksudnya kini kita isi tarikh lah kan. Kita buat Khamis 9 Januari 2022. Okey. Sesar bahagian nama ni. Sini pun dia akan automatik lah. Bila cikgu tekan tu dia akan keluar nama borang kehadiran tu. Beres. Jadi sesalah bahagian pertama kalau cikgu nak tengok ni, cikgu boleh tengok bahagian preview. Cikgu tengok bahagian preview untuk tengok lagu mana borang cikgu dah setakat ni. Kalau cikgu tekan preview ni, kita tak atas lagi kan, kita nak tengok dulu. Jadi ginilah bentuk borang orang lain akan terima lah. Kita tak siap lagi borang kita ni. Borang kehadiran tak siap lagi dah. Okey, jadi saya teruskan. Tutup dulu ni. Okey, biasanya hari ni sorry. Gaduh nak 9 dah dah. Okey, terima kasih kawan. 6 Januari dah. Okey. Lepas tu bahagian soalan pertama ni kita nak tanya biasanya nama lah deh. Borang kehadiran kat mesti nama tak? Kita tulislah nama
penuh cikgu dah. Okey. Jadi dia tukar dah. Ni bentuk-bentuk soalan yang boleh kita buat dalam Google Form dah. Kalau kita tekan bahagian sini ni, ada nampak anak panah turun ke bawah tu. Okey, cikgu tekan situ, dia akan ada beberapa jenis soalan lah. Okey, short answer merujuk kepada soalan, maksudnya jawapan pendek. Kita nak nama penuh, biasanya dia jawapan pendek lah dia. Jadi orang-orang yang nak isi borang tu kena tarik lah. Okey. Kalau paragraf ni biasanya untuk soalan yang memerlukan jawapan panjang. Okey, ataupun multiple choice ni pilihan. Contoh sini, kalau cikgu nak nama, bila kita nak hantar borang tu, kita nak siap-siap dah biar ada nama dah kan. Misalnya saya tulis nama, saya lah kan. Nama cikgu Ameris, okey. Lepas tu cikgu Azli dah. Okey. Jadi bila nanti kita hantar borang tu, kita hantar, dia akan keluar lagu ni lah. Ni. Borang kehadiran, maksudnya kalau siapa saya kat, saya tekan lah nama saya ni. Lepas tu submit. Menunjukkan kita dah hadir dah kan. Dari borang ni, kita dah isi borang kehadiran tu. Ataupun kita boleh buat cara yang seterusnya, selain daripada tu, kita boleh buat cara drop down. Ni saya belajar dengan Cikgu Azli juga ni dulu ni. Sebelum ni. Drop down ni kalau sekiranya cikgu ada senarai nama dah kan. Ni saya sediakan senarai nama dah. Senarai nama cikgu-cikgu ni. Maknanya tak perlulah nanti cikgu type. Hanya perlu pilih saja kan drop down tu. Jadi saya ambil semua ni senarai nama ni bermula dengan model kita dari atas sampai bawah ni lah dah. Okey. Kita copy saja. Copy senarai nama ni dan kita pergi ke sini. Bahagian option 1 ni kita tekan paste ya. Bila tekan paste dia akan masuk situ. Daripada nama 1 sampai nama akhir. Sampai lah ni saya letak nama Cik Muhammad Azhar ni jaga kita lah. Okey, jadi kalau kita tengok sini, kita preview balik, kita nak tengok borang kita terjadi lagu mana. Okey, jadi siaplah borang tu kehadiran bengkel ni, kita tukar sikit dah nama dah. SMUAMJ. Okey. Dia kelebihan Google Form ni, walaupun kita dah hantar kat orang, kita sebagai tuai borang ni, kalau borang tu borang kertas dia, bila kita nak hantar, kita nak edit tak boleh dah. Okay. Tapi sini kita dah hantar link ke orang tu, kita edit, bila kita edit, dia akan berubah juga. Ada dah. Jadi bila kita ni kita ni tuai kepada borang tu, kita nak adjust gapo-gapo boleh lagi. Walaupun link tu kita hantar dah ke orang dah. Okey, jadi sini dalam bentuk drop down tu, cikgu dia akan nampak gini lah. Cikgu boleh pilih nama masing-masing. Gitu. Beres? Okey, seterusnya. Siap satu soalan bahagian bawah ni. Okey. Soalan kedua kata borang ni. Biasanya kalau borang Google Form ni banyak soalan dia. Dia buat lagu mana tu? Cikgu tengok pada bahagian kanan ni dia ada simbol tambah ni. Kalau cikgu hover ni panggil letak atas tu dia ada tulis add question dah. Tambah soalan. Jadi cikgu tekan saja tambah soalan ataupun simbol ni dia akan keluar ke bawah dia tu. Ni naik atas pula dah. Okey, kalau naik atas kita boleh ubah. Kita boleh ubah dia. Kita tarik saja letak atas susunan tu. Tak ada masalah. Okey. Ya. Untuk borang contoh kalau kita dekat sekolah kan, kalau kita nak buat soalan untuk buat soalan tidak borang buat soalan. Boleh juga. Boleh juga. Pilih dia lah. Boleh. Tu kita kena tukar setting sikit. Kalau rasa tak panjang saya try banyak macam mana nak buat soalan. Sebab hari tu fokusnya nak buat soalan tapi bila kita dah bersemuka dah. Kata tak guna dah lah ada bentuk soalan kan. Tapi mungkin kita boleh buat juga untuk kuis ke apa kan. Tak masalah. Sebab sebelum ni pun masa periksa pun saya guna Google Form lah. Google Form kita set soalan tu, jawapan tu bila budak je tekan je jawapan, submit tu hantar tu baik lalu markah. Untuk soalan hak objektif lah. Kalau soalan hak jenis karangan ke apa kita tak boleh buat gitu sebab kita kena check juga kan. Okey. Beres setakat ni cikgu? Okey, sekarang ni kita ada soalan yang kedua. Form ni, kehadiran ni biasa kita nak letak kehadiran tu ialah satu lagi jawatan lah deh sebab saya letak jawatan ni sebagai contoh lah deh. Jawatan. Okey, kali ni saya nak tukar dalam bentuk multiple choice pula deh. Multiple choice ni macam pilihan lah macam tadi ABC deh. Option 1 pilihan 1 kita letak guru. Sebab dalam soalan dalam senarai nama ni ada hak cikgu dan ada juga hak bukan cikgu dah. Jadi kita letak AKP yang kedua dan yang ketiga kita letak pengawal. Contohlah okey. Sebagai contoh dah. Maka kita tengok sini balik kita tengok preview ni.
Okey. Bila kita tengok tu dia ada dah tambah dah. Jadi cikgu nanti saya akan hantar link ni ke cikgu. Cikgu pilihlah nama cikgu. Contohnya saya nama sini. Mana ni? Okey. Lepas tu ambil pada jawatan guru, lepas tu hantar. Okey, itulah borek kehadiran. Satu lagi lah, kita nak contoh lagi untuk soalan yang terakhir lah dah. Tak si panjang-panjang ni, soalan yang terakhir kita letak. Ni kita tambah ni dah. Tambah ni untuk tambah soalan dah. Soalan ni untuk yang ketiga kita nak hak jenis soalan apa? Jawapan pendek dah. Jawapan pendek, komen lah. Komen anda. Letak komen anda mengenai bengkel ini. Okey, satu lagi hak saya boleh nak royak juga tentang soalan ni. Setiap-setiap soalan ni kalau cikgu tengok pada bahagian required ni. Kalau cikgu nampak tu, dia tepi tong sapah ni. Tong sapah ni maksud kita nak delete soalan tu. Kita nak delete soalan tu, dia akan hilang lah soalan ni. Kalau kita tekan tepi dia duplicate ni maksudnya kita nak saling kembali soalan yang sama. Kita nak saling kembali soalan sama. Katalah soalan kita ni nak lebih kurang. Kita saling, lepas tu kita ubahlah soalan hak kita saling tu. Ni kalau nak tekan tong sapah ni untuk kita nak delete. Hak required ni. Required ni kalau lah ni dia duk alif butang kiri ni bermaksud soalan ni tidak diperlukan. Maknanya kalau cikgu tak jawab pun tak apa. Cikgu boleh hantar. Tapi sekiranya hak ni cikgu on. Tak. Cikgu on. Hak ni pun cikgu on juga. Required ni maknanya kena jawab. Maknanya kalau kita buat soalan PSO kan, budak tertinggal ke ataupun tak si jawab ke, kalau kita set on ni, maknanya dia tak isam ni, dia kena jawab. Dia tak tinggal kosong tak. Okey, kalau kita tengok preview tadi, kita tekan preview. Dia ada perubahan sikit lah. Kalau cikgu tengok pada soalan tu, alif belakang dia tu macam ada star tu. Star tu maksud required lah. Kalau misalnya sini lah kata, okey, saya dah jawab dah nama, saya tak nama, jawatan guru, komen tu saya biar gitu deh. Saya submit dia akan tak boleh lah. Dia akan tulis gini. Dia akan this is a required question. Maknanya soalan ini adalah yang diperlukan. Maknanya cikgu nak jawab lah juga. Komen tak. Okay. Dari sini saya set pada off lah. Maknanya nak jawab pun tak apa, tak saya jawab pun tak apa dah. Tapi untuk dua ni, cikgu kena jawab lah. Gitu dah. Okey, bila dah selesai lah, katalah borang tu dah selesai, cikgu nak hantar kepada orang dia. Bagaimana cikgu nak hantar? Cikgu tak boleh copy link ni, atas ni. Sebab ada satu sekolah tu saya tengok di Paris. Dia buat soalan PSO, cikgu dia copy link atas ni. Jadi soalan tu, bila budak jawab, budak tu tukar soalan dia. Sebab dia salah link. Dia tak nak hantar ke budak soalan tu, dia copy hak link atas ni. Jadi budak boleh tukar soalan. Dia lagu tu dah. Kalau cikgu nak hantar, cikgu kena tekan send ni dah. Bahagian warna purple di atas ni. Cikgu tekan send. Okey, sebelum pada tu nak send tu, kita tengok setting sekejap. Kita tengok setting soalan kita ni. Ni lah. Kalau nak buat quiz ni dah. Sini cikgu tekan ni boleh jadi quiz. Jadi soalan biasa dah. Ni. Bahagian setting. Utama kali ni make a quiz ni. Kalau cikgu tekan ke kanan ni, dia akan jadi quiz lah. Dia jadi soalan biasa dah. Cuma bila ni saya tunjuk ni borek untuk nak isi maklumat je, bukan soalan dah, bukan kuis dah. Jadi kita tak alik kiri lah, kita off kat dia. Alik kiri tu masuk off. Okey, kita tengok bentuk respon pula. Okay, ni setting sikit lah, saya tak setuk banyak. Okey, respon sini, dia set sini, bahagian penting ni dah. Bahagian restrict to users ni, on in Ministry of Education Malaysia ni dia on sini. Maksudnya, kalau cikgu tidak guna email delima, cikgu tak boleh isi form ni. Sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah form tu bila kita nak isi, tak boleh tak. Sebab kadang-kadang mungkin dia set sini. Dia set, dia kata hanya yang ada account email Ministry of Education ni email delima. Maknanya kalau cikgu tak login guna account delima, cikgu tak boleh isi borang ni. Jadi sini kita kena tutup dah. Jadi ni kena tutup. Satu lagi hak limit tu orang respon ni bersesuaian dengan soalan biasa. Mana tutup tu kalau orang tak ada itu, boleh jawab juga. Boleh jawab juga. Jadi cikgu kan biasanya kalau dalam telefon kita tak guna pun akaun Google Delima dia. Jadi kita guna akaun kita, jadi kita boleh jawab, tak ada masalah lah. Jadi sini kena tutup dah kalau cikgu nak tu tak. Pelajar-pelajar kita pun gitu kot, tak guna akaun Delima. Jadi kita tutup lah. Jadi payah. Kalau tidak, dia kata cikgu tak boleh nak jawab. Sebab kena masuk Google account Delima dulu.
dalam dia punya telefon kau, dalam dia punya komputer ke dah. Okey, satu lagi hak limit tu one respond ni. Hak ni pun biasanya sesuai kita buat untuk soalan periksa dan borek kehadiran pun kita sesuai juga benar. Sebab kalau kita tutup limit tu one respond ni, siapa-siapa sahaja boleh jawab. Misalnya contoh saya deh. Ibarat macam punch card lah, kita boleh punch orang lain. Kalau satu respon ni maknanya kalau akaun kita dah jawab dah nama kita tak ada jawab dah lah. Orang lain pula dia kena guna akaun lain, dia boleh nipu kok. Dia guna je lah akaun selagi. Misalnya contoh saya nak masuk isi kehadiran saya, lepas tu nak masuk Cikgu Lee pula. Kalau saya on hak ni limit tu one respon, saya tak boleh lah isi guna akaun saya tu. Saya kena login guna akaun Cikgu Azli ke apa gitulah. Dan ni tak apa, saya off je lah. Maksudnya kalau saya off, lepas kita isi tu kita boleh isi balik. Misalnya isi. Kalau kita pergi cruise kan. Kita scan, kita boleh scan apa ni? Okey. Kod. Orang tak ada, dia tak ada. Dia tak ada. Tak isi dah. Sebab hak tu berkali awak limit. Dia tutup tu lah. Kalau dia buka tu tak boleh lah. Tak boleh lah. Gitu dah. Okey, ni saya tutup je lah. Saya tutup maksudnya cikgu dah isi, misalnya cikgu pilih nama cikgu, lepas tu pilihlah nama cikgu lain pula nak menunjukkan dia hadir juga kan, contohlah kan. Gitu. Okey, rasa setakat tu je lah. Hak penting-penting lah dah. Presentation ni satu lagi rasanya tak ada apa sangat. Confirmation message ni kalau cikgu nak edit pun tak ada masalah. Masuk confirmation message ni bila cikgu hantar saja, dia akan bagi satu feedback lah. Macam contoh, sini saya boleh tukar kepada terima kasih kerana mengisi borang kehadiran. Okey. Jadi bila kita tekan je hantar, dia akan keluar mesej ni dah kepada cikgu. Okey, baik. Ni kira boleh kata siap dah lah. Borang kita, nama dah ada, jawatan dan juga komen. Okey, saya nak hantar kepada cikgu, saya akan masuk dalam WhatsApp dah. Cikgu boleh isi selalu kira kehadiran hantar hari ni lah ni. Okey, kita send, kita tekan sini dah. Nak send link tu, kita tekan kena isi tu, cikgu tu. Mudah je kena isi tu. Okey. Okey, cikgu tekan send, bagi purple ni. Okey. Pas bahagian bila dah tekan tu, ada bahagian link tu, tekan bahagian link. Maknanya kita akan hantar borang ni menggunakan link dah, pautan. Jadi dia ada link bahagian bawah tu, kita nak pendek link tu, kita tekan shorten link tu jadi pendek lah. Okey, lepas tu kita copy saja. Kita tekan ni bahagian copy ni, tekan sini. Maknanya dia tulis copy to clipboard. Okey, saya masuk dalam ni dah. Dalam WhatsApp rasmi, borang kehadiran. Sini, copy paste. Okey, saya buat sikit mesej. Tu, bunyi dah tu. Pakat-pakat isi dah, okey. Borang kehadiran bengkel hari ini. Mohon isi. Okey dah, contoh dah. Okey, saya pun kena isi jugalah. Okey, bila saya isi, tengok kita tekan saja pada link ni, dia akan keluar dalam bentuk kita sebagai hak nak ngisi lah kan. Okey, jadi dia ada keluar dah. Soalan satu, nama penuh. Jadi kita pilihlah nama masing-masing. Contoh saya isi. Okey, saya nak tunjuk sikit lagi. Lepas kita isi tu, kita nak check macam mana data dia tu disimpan dah. Okey. Jawapan guru, komen. Okey. Terima kasih lah. Okey. Okey, saya pun tekan submit. Saya hadir dah ni. Mudah. Saya hadir dah. Okey. Terima kasih kerana mengisi borang anda. Tu dia ada submit dan ada respon tu sebab saya tak off tadi lah. Limit tu. Saya nak hadkan pada satu respon ni. Maknanya ni saya boleh ngisi untuk orang lain pula. Gitu. Okey. Jadi saya dah isi dia, saya tengok pada bahagian data tadi. Kita nak check macam mana orang dah isi. Isi. Okey. Kalau cikgu pergi balik pada borang hak kita cipta ni, cikgu tengok pada tab yang kedua tu responses. Ada sini dah 8 orang dah isi. Dah 8 orang dah. Kita tekan sini. Okey, dia ada sini cikgu data-data hak cikgu yang dah isi tu dah. Okey. Okey, guru ada ke jap? Tekan AKP. Okey, sini komen tadi. Soalan satu dalam bentuk catapai tu dah. Maknanya sini kita ada Mudir dah jawab, Ustaz Syukri jawab, Kak I pun dah jawab dah. Okey. Ada belakang tu dah. Okey, sini dah respon dah. Ustaz Akmal.
Tak lagi tak. Bukan, sorry, maaf. Tu Senara tu, Senara. Ni hak jawab dah ni Ustaz Akmal. Kita tengok catapai dah. Okey. Ustazah ni dah jawab belakang dah. Okey. Dia keluar dalam bentuk gini dah. Okey, ni dalam bentuk summary lah, ringkasan. Kita tengok bahagian bawah pun sebanyak 10 orang memilih cikgu dan satu orang ni berkali silap ni kali ni AKP. Ataupun memang ada betul AKP yang ikut kita bengkel ni. Kita tengoklah sini. Komen. Kita tengok komen ni ada terbaik, ada tak ada, perkongsian terbaik. Pelaksanaan minggu ketetapan yang diletakkan good job. Okey. Kita nak tengok ni secara ringkasan dia. Kita nak tengok individu. Siapa hak tulis-tulis benda ni? Boleh juga. Siapa hak tulis tak ada ni? Kita boleh check. Kita boleh check di bahagian individual. Secara individu. Bocor rahsia. Patut dia tulis dulu tu. Okey, kita tengok pada 14 orang dah isi dah. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok jawapan pertama Cikgu Ismail ni hak atas mula-mula. Kita boleh tengok sini jawab dia dah isi komen. Dia tulis terbaik. Lepas tu cikgu tengok pada bahagian bawah. Sini penting ni. Sebab kadang-kadang Borel tu kalau kita misalnya buat soalan dia, kita nak tengok dia jawab bila. Kita boleh tengok sini 10.54 tadi dia jawab. 10.54 kita give tadi. Yang kedua. Rasa hak kedua dah rasa tulis tak ada dia. Tak ada. Ustazah. Gitu dah. Okey. Jadi itu lebih kurang berkenaan dengan respon dia. Dia hak beritahu tu tukar apa tuai Borel hak buat tu. Gitu. Satu lagi kita boleh ambil maklumat tu analisis semua ni data-data ni secara kata Google spreadsheet ataupun dalam Microsoft ni lah kan. Excel lah kan. Okey, kita tekan create spreadsheet. Untuk kita print lah kan. Untuk kita print. Hak ni kita nak hantar sebagai evidence lah contoh. Okey. Dia akan ada dah sini. Maklumat tadi tu. Dia dalam bentuk carta ni dah. Bentuk jadual. Okey, jadi dengan ada timestamp pun sendiri dah ada dah. 10.54 siapa hantar dan juga dia punya tu mengikut soalan-soalan tu dah. Okey, baik. Selesai. Kalau jenis Borel habis sendiri dia tak ada nama kan. Tak pun nama. Dia perlu dia tengok contoh dia komen dia tak tahu. Dia tak tahu sebab dia tak ambil nama kan. Dia tak buatlah soalan nama tu. Dia mungkin dia ambil dari segi email kau gitulah ataupun dia tak ambil terus tak apa. Sebab dia nak kerahsiaan kan. Jadi dia boleh dia nak analisis ni dia tengok sini atau dia tengok dalam bentuk ni. Okey, jadi rasanya setakat itulah dulu bagi saya untuk Google Form. Ada soalan ke apa sebelum saya serah kembali kepada teacher Wan lah untuk slot-slot yang berbaki lagi dah. Google Form ni kalau kita tak masuk demo boleh buat tak? Untuk boleh. Kalau kita tak masuk ada sini. Okey, ada soalan ke cikgu? Kalau tak ada, saya serahlah kepada teacher Wan dah. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar saya punya tu. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, balik. Baik, terima kasih Ustaz Amir atas perkongsian yang sangat bermakna kepada cikgu-cikgu semua. Jadi saya harap cikgu-cikgu, ni sangat penting lah untuk kita. Kita cikgu-cikgu ni memang nak guna lah Google Form ni untuk bantu kita buat kertas soalan. Jadinya apa Ustaz Amir kongsi tadi memang sangat padat lah. Rasanya boleh buat dah lepas ni. Jadi saya ni sambung ni untuk sebenarnya kita ada lagi 8, 9, 10 slot. Okay, slot feature center dengan ni. Tapi saya sebenarnya sebenarnya kita skip yang itu. Cikgu akan dibekalkan dengan video. Jadi cikgu boleh tengok sendiri. Apa-apa cikgu boleh rujuk kepada kami semula. Boleh ke tak ni? Dengar ke tak Dengar? Dengar kawan luar ni. Sebab bila saya dalam ni okey lah. Ada jelas ke kat luar sana ni? Jelas. Tak ada komen ni hilang semua. Ada lagi ke kat dalam sana ni? Dengar Kak Wan. Apa? Jadinya saya Dengar dah ke sesi akhir dah kita ni. Kita nak tutup. Kalau cikgu-cikgu dah ni diharapkan dengan harapan semua cikgu mengambil peluang lah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah diperkenalkan. Kalau detail lagi cikgu boleh tengok video nanti. Dan sebenarnya kita ni walaupun
kita beranggapan internet lain tak okey ataupun ni pelajar-pelajar kita tak boleh nak dapat akses. Tapi sebenarnya semua kemudahan aplikasi yang dibekalkan ni boleh kita bina di secara teratur di belakang tabir. Maksudnya kita buat dulu. Buat dan simpan dalam, terutamanya dalam drive tadi, sangat membantu cikgu-cikgu menyimpan data-data cikgu. Sebab kalau nak harapkan pendrive sekarang ni kita nak bawa ke hulu ke hilir kan. Benda ni dia dah jadi secara maya dah, kita simpan secara ni. Mana-mana cikgu pergi, cikgu just log on, data-data tu tersimpan secara maya dalam drive cikgu. Dan digalakkan menggunakan ID D5 supaya ranking kita tu lah nampak penggunaan ID yang dibekalkan tu ada guna kepada semua cikgu-cikgu dan pelajar. Jadi supaya kita dah sedia maklum, tadi kita diperkenalkan dengan Google Meet, Google Email, Google Classroom, Google Document dan Google Sheet. Sebenarnya ada dah sekali diperkenalkan. Google Document tu macam dokumen nak cikgu duk guna Word lah sebenarnya Dan Google Sheet tu Excel sebenarnya. Okay. Google Form hak Ustaz Amir ceritakan tadi, dan beberapa feature yang diperkenalkan dalam oleh Google sendiri. Juga bagaimana security cikgu-cikgu boleh tengok dalam video yang akan kami share nanti dalam, saya rasa dalam Telegram lebih ni, sebab dia besar file dia 7 GB. Kalau cikgu nak tengok tu sikit-sikit lah. Okey, untuk itu saya rasa kita dah sampai ke penghujung kepada bengkel kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua cikgu-cikgu kerana telah meluangkan hampir 2 jam 2 jam bersama kami, dan kita harap cikgu-cikgu kita bergerak seiring lah untuk merealisasikan harapan negara kita untuk mencorakkan anak-anak bangsa kita ke arah penggunaan digital juga, insya-Allah. Okey, untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Key in tu kehadiran. Okay. Ada soalan ke sebelum saya ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Sorry, nak tanya lupa. Tak ada? Kalau tak ada, okay. Ada nak tanya ke? Dengar, dengar kedok Okey ke tak? Dengar kedok cikgu-cikgu lu tu. Tak tahu kawan. Okey, right. Nak ye apa? Thank you kawan, alright.